Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Sarah Ismail dalam Buletin MBI edisi kedua 2023. Terima kasih kerana setia menonton Buletin MBI. Berikut paparan utama edisi kali ini. Kerajaan negeri sedang teliti lantikan ahli majlis dan ketua kampung baru. Pintu gerbang perniagaan Paloh tarikan baharu di Bandaraya Ipoh. Kerajaan negeri dan MBI sedang rangka strategi bangunkan Pekan Lama Ipoh. Semua ahli majlis pihak berkuasa tempatan PBT dan ketua kampung di negeri Perak yang dilantik sebelum ini telah ditamatkan perkhidmatan mereka. Menurut Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sarani Mohamad, penamatan perkhidmatan itu berkuat kuasa 31 Disember lepas melalui satu perkeliling melibatkan semua pemegang jawatan terlibat. Jelas beliau, lantikan baharu bagi posisi jawatan itu sedang diteliti oleh Esko berkaitan sebelum diluluskan. Jadi kerajaan negeri sekarang sedang dalam proses untuk memilih orang-orang barulah bagi mengisi kekosongan itu. Ya, jadi Yang Berhormat Sandria selaku Exco yang bertanggungjawab kepada PBT, kita sedang dalam proses untuk memilih dan menamakan mereka setelah dibawa untuk kelulusan Exco Kerajaan Negeri. Of course dia kena dibuat sebab dia adalah berasaskan kepada ahli-ahli majlis daerah ni datangnya daripada wakil-wakil parti pemerintah. Kita kena semeja untuk mencapai persetujuan bagi melantik wakil-wakil parti pemerintah di semua 15 PBT berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita dalam Majlis Pecah Tanah Projek Perumahan Lahad Eco City di Ipoh. Majlis berkenaan disempurnakan Raja Dihilir Perak, Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah. Pembukaan pintu gerbang perniagaan Paloh di Jalan Teater Ipoh menjadi satu lagi tarikan baharu di bandaraya ini. Projek inisiatif Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Perak (PCCI) itu menjadi pelengkap kepada pelancongan bercirikan budaya masyarakat Cina. Yang dipertua PCCI, Datuk Liu Chiming berkata, dua pintu gerbang yang dibangunkan dengan kos keseluruhan lebih RM600,000 itu mengetengahkan konsep sejarah Paloh. So di Perak kita ada India gerbang, kita ada gerbang malam, kita ada ini dua gerbang perniagaan Paloh yang menentukan kita Ipoh dalam muhibah. Kita tiga bangsa, kita pun ada sendiri gerbang. Ini gerbang malam seperti satu budaya sama satu culture yang penting lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada majlis perasmian pintu gerbang perniagaan Paloh serta pencahayaan di Jalan Teater Ipoh yang disempurnakan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Koming. Hadir sama memeriahkan majlis barisan Exco Kerajaan Negeri dan Datuk Bandar Ipoh. Kerajaan Negeri dan Majlis Bandaraya Ipoh MBI sedang menyusun strategi bagi membesarkan kawasan tumpuan pelancongan di sekitar Pekan Lama. Usaha itu sebagai langkah persediaan untuk menarik lebih ramai pelancong berkunjung ke Ipoh. Exco Pelancongan Industri, Pelaburan dan Pembangunan Koridor Negeri, Law Ziyi berkata, perancangan yang teliti sedang dibuat untuk membangunkan dan mengembangkan kawasan pelancongan khususnya Pekan Lama di Bandar Ipoh. Melihat kepada tahun melawat Ipoh 2023 dan juga bakal datang nanti tahun melawat Perak 2024. Jadi kita telah mempunyai rancangan untuk membesarkan kawasan pelancongan sedia ada di Pekan Lama. Jadi yang seperti yang kita tahu di Pekan Lama sekarang semuanya tertumpu di satu kawasan yang agak kecil. Jadi dalam perancangan kami memang nak membesarkan lagi kawasan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Bazar Tahun Baru Cina di Lorong Seni at Lorong Panglima yang turut dihadiri Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin.
Sementara itu, Datuk Rumaizi memaklumkan Pekan Lama Ipoh tetap akan menjadi kawasan bersejarah dan struktur lama di kawasan itu tidak akan dirobohkan. Dalam kita dah rancangan khas kawasan khas, kita dah gazet kawasan itu sebagai kawasan warisan, semua mesti kita kekalkan. Ini kalau tengok dekat London pun semua kekalkan bangunan fasad dia, tetapi dalam dalaman je, interior je kita boleh ubah. Raja Dihlir Perak, Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Perumahan Lahad Eco City yang diadakan baru-baru ini. Majlis Pecah Tanah Pembangunan Perumahan yang dikelolai oleh syarikat pemaju tempatan My Success Land Sdn Bhd itu terletak di Bandar Lahad Ipoh. Terdahulu, ketibaan baginda disambut Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sarani Mohamad. Turut hadir pada majlis berkenaan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, Datuk Ahmad Suhaidi Abdul Rahim, Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Sandra Eng dan Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin. Majlis dimulakan dengan ucapan Datuk Seri Sarani sebelum baginda berkenan mengadakan lawatan di rumah contoh projek berkenaan. Pada acara kemuncak Majlis Pecah Tanah itu, baginda turut berkenan menyempurnakan gimik perasmian sebelum baginda berangkat meninggalkan majlis. Projek perumahan Lahad Eco City yang dilaksana di tapak seluas 82.53 ekar itu akan membangunkan 1,465 unit hartanah kos rendah dan kos sederhana yang melibatkan sejumlah 392 unit rumah pangsa kos rendah, 404 unit rumah pangsa kos sederhana dan 669 unit rumah teres setingkat kos sederhana. Bagi meningkatkan kualiti persekitaran dan merealisasikan hasrat menjadikan Ipoh sebagai bandaraya terbersih di Malaysia, Majlis Bandaraya Ipoh MBI dengan kerjasama Pusat Khidmat Parlimen Ipoh Timur dan Pusat Khidmat Adun Canning mengagihkan 741 unit tong sampah kepada para penduduk di Taman Ipoh Timur. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, agihan itu dilaksana menerusi program pembudayaan amalan penggunaan tong sampah yang diperkenal sejak April 2021. Next stop kita akan let's stop ni, kita akan jadual semula. Tapi untuk pelancaran tahun 2023 ni jangka buat di Klebang oleh YB Sandria, Exco Kerajaan Tempatan. Ya, jangka lepas Chinese New Year bulan 2, ya. Dan juga kita nak maklumkan yang ini juga sebagai salah satu kita meraihkan sambutan Tahun Baru Cina. Ya, jadi saya nak ucapkan selamat Tahun Baru Cina lah. Itu je. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas program pembudayaan amalan penggunaan tong sampah di Taman Ipoh Timur yang turut dihadiri Ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee Chuan Hao dan Adun Canning Jenny Choi Si Jen merangkap timbalan speaker Dun Perak. Kalau perkara ini boleh dibawa ke Ipoh Garden East dan hari ini saya saksikan, saya dengan Jenny dengan Datuk Bandar sampaikan tong sampah ke rumah di sini, inilah mungkin akan menjadi titik permulaan untuk kita pecahkan rantaian buruk iaitu sampah merata-rata di Ipoh Timur. Oleh itu, warga kota Ipoh perlu meniktiberatkan penjagaan kebersihan dan mewujudkan suasana persekitaran yang selesa. Selepas itu penyerahan tong sampah di zon ini adalah zon 13 Taman Ipoh Timur. Ini dilaksanakan, pemantauan akan terus dijalankan untuk menjadikan kawasan Taman Ipoh Timur ini sebagai antara zon yang contoh, yang lain-lain zon pun sama. Suasana di Lorong Seni at Lorong Panglima Ipoh meriah apabila Bazar Chinese New Year CNY dibuka di kawasan tumpuan baharu itu. Program inisiatif Kerajaan Negeri dengan kerjasama Majlis Bandaraya Ipoh MBI dan Tourism Perak itu berlangsung selama seminggu bermula 15 Januari lalu. Exco Pelancongan Industri, Pelaburan dan Pembangunan Koridor Negeri, Law Ziyi berkata, menerusi program berkenaan, sebanyak 15 gerai jualan dibuka di kawasan tersebut. So, kenapa mungkin ada yang bertanya kenapa kita buat macam bersederhana dan bukan kita buat secara besar-besaran. So, salah satu sebabnya perancangan antara kerajaan negeri dan juga kerajaan negeri dan Majlis Bandaraya Ipoh, kita nak buat pembangunan secara mampan, okey, secara sistematik, dan kita tak nak mana kata dia akan
meletup secara tiba-tiba. Kita cuma letak dalam 15 gerai, okey, sebab kawasan sini pun tak besar. Macam saya katakan tadi, we need to go step by step. Sebab kalau contoh katakan kita letak 100 gerai. Saya rasa kalau bila kita kata nak letak, memang ramai peniaga nak datang. Tetapi masalah nanti dengan peniaga-peniaga yang ada, pemunya-pemunya office yang sedia ada, okay, so that will akan menjadi satu permasalahan. Beliau berkata kepada pemberita selepas merasmikan Bazar CNY di Lorong Seni at Lorong Panglima di Ipoh. Hadir sama pada program berkenaan Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin dan Ketua Pegawai Eksekutif Tourism Perak Nurmalis Musa. Bazar CNY yang dibuka pada pukul 10 pagi hingga 10 malam itu menyajikan pelbagai jenis jualan makanan, minuman dan pentas hiburan. Hampir 50,000 pengunjung hadir memeriahkan Fiesta Tahun Baru Cina 2023 yang berlangsung di Waterfront City Bandar Lahad Mines di Ipoh. Program yang berlangsungkan selama 2 hari itu merupakan anjuran Excellent Realty di Waterfront City. Penganjuran program tersebut sebagai tanda kemeriahan menyambut Tahun Baru Cina setelah acara sambutan tidak dapat dijalankan tahun lalu akibat pandemik COVID-19. Terdahulu, Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin telah merasmikan Fiesta Tahun Baru Cina 2023 berkenaan. Pelbagai aktiviti menarik diadakan, antaranya jualan, persembahan 88 tarian singa dan pertunjukan bunga api. Baiklah saudara, laporan itu menutup Bluetin MBI edisi kedua. Jangan lupa saksikan Bluetin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Radio TV Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum dan jumpa lagi.